adakah boleh lihat? Boleh. Okey, jadi saya mulakan ya. Sabar dulu Dr. Mel, belum Aduh, nervous. Okey, baiklah. Memandangkan masa sudah 1 minit, jadi kita akan cuba mematuhi masa sebaik yang mungkin sebab masa itu adalah emas. Okey, jadi selamat datang ke pembentangan showcase Maya DLO pada hari ini, iaitu kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, okey, pada 17 Jun 2021. Okey. Yang dihormati panel penilai kita, Encik Ravi Supramoni dari IPGM. Okey. Pembentang showcase kita iaitu Encik Nordin bin Seruji dari Jabatan Bahasa, Dr. Melvina Chung Hui Ching, pensyarah daripada Jabatan Pengajian Melayu, Puan Florina Anak Sige dari Unit Core Curriculum, Encik Abdul Rahim bin Rosli daripada Jabatan Matematik. Okey, penjaga masa kita Nur Azra Syafiqah binti Abdul Wahab. Okey, dan pensyarah-pensyarah serta pelajar-pelajar yang dihormati. Okey, selamat datang ke kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Okey, pembentangan DLO kita pada hari ini. Okey, sebelum saya mempersilakan para pembentang untuk membentangkan apa itu yang dikatakan sebagai DLO ini, iaitu Digital Learning Object. Okey, kita kalau tak kenal maka tak cinta, jadi adalah moleklah saya memperkenalkan serba sedikit, iaitu menurut Wille dan Edwards 2002, DLO merupakan a digital learning object is any digital resource that can be reused to support learning. Okey, maksudnya di sini dia terdiri daripada animasi, teks, video, audio dan mempunyai ciri-ciri DLO, iaitu dia ada dia boleh merangsang pembelajaran secara kritis dan kreatif. Dia boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang relevan, mengeratkan hubungan guru pelajar sebagai learning partner dan menggalakkan penglibatan pelajar, penambahbaikan dan perluasan. Okey, di sini daripada maklumat ini kita akan lihat bagaimana situasi ini diaplikasikan dalam pembentangan showcase para pensyarah kita yang sangat berpengalaman. Okay, tanpa membuang masa, saya mempersilakan pembentang pertama kita iaitu Dr. Melvina Chung Hui Ching daripada Jabatan Pengajian Melayu untuk membentangkan DLO beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator iaitu Dr. Ratna. Okey, saya mulakan. Okey, yang saya akan bentangkan DLO ini merupakan kursus PISMP semester 2 tahun 1, iaitu kod kursus BMMB 3043, nama kursus Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Okey, hasil pembelajaran kursus bagi BMMB 3043 mempunyai 5 HPK. Jadi HPK yang saya ambil untuk DLO ini ialah HPK yang keempat, iaitu mengintegrasikan elemen pengisian kurikulum dalam aktiviti PDP Bahasa Melayu berdasarkan dokumen standard kandungan dan pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah menggunakan kemahiran teknologi maklumat dalam pembentangan kumpulan C6, PLO4, PLO5, CS1 dan PS1. Okey, big idea dan essential question. Big idea-nya untuk DLO ini saya tidak menggunakan tugasan soalan kerja khusus. Ini hanya untuk aktiviti yang saya
rancangkan dalam DLO. Jadi big idea untuk DLO ini ialah pendidikan alam sekitar sebab pendidikan alam sekitar merupakan salah satu elemen pengisian kurikulum yang ada dalam DSKP BM Sekolah Rendah. Okay, essential questionnya, bagaimanakah elemen pengisian kurikulum pendidikan alam sekitar dapat diintegrasikan dalam aktiviti PDP Bahasa Melayu? Okey, untuk pencetus idea iaitu dalam TLO ada 5 komponen. Komponen pertama ialah pencetus idea. Jadi Dr. Melvina, minta maaf. Dr. Melvina, slide doktor tak bergerak. Ya kah? Ya, slide doktor cuma satu slide pertama saja. Ya. Yang boleh nampak tak yang ni? Sekarang saya boleh nampak model 3E tu. Rasanya saya tak dapat untuk buka yang besar kalau tidak dia tak nampak. Kalau macam ni boleh nampak tak? Boleh. Ya. Okey, teruskan Dr. Melvina. Okey, terima kasih Dr. Ratna. Okey, dalam DLO ada 5 komponen utama iaitu yang pertama ialah pencetus idea. Dalam komponen pencetus idea, saya menggunakan model 3E. Iaitu E yang pertama, engage iaitu penglibatan. Iaitu penggunaan video akan menggalakkan para pelajar lebih fokus pada isi pelajaran, menggalakkan pembelajaran yang aktif dan dapat memotivasikan para pelajar kerana melibatkan deria, iaitu deria penglihatan melalui mata dan deria pendengaran iaitu melalui telinga. Paparan slide. Okay. Saya tak nampak lah. Dan yang kedua ialah enhance iaitu penyuburan. Itu penggunaan video dapat membantu para pelajar lebih memahami suatu isi pelajaran, suatu konsep atau idea khususnya pendidikan alam sekitar. Dan yang ketiga ialah extend iaitu perluasan. Penggunaan video dapat membantu para pelajar untuk mengetahui dan memahami alam sekitar yang semula jadi yang harus dijaga oleh semua manusia. Malah pelajar dapat mencari video-video yang berkaitan dengan alam sekitar melalui YouTube. Kalau lihat dalam pencetus video, saya memang menggunakan video daripada YouTube. Bagi komponen yang kedua iaitu meneroka maklumat, saya telah menggunakan kerangka 3R dan juga model kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Kalau kita lihat, yang saya ambil yang ada garisan merah ini berdasarkan video yang telah anda tonton, apakah kesan kepada kehidupan laut akibat pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal? Kongsikan pandangan anda melalui portal Jamboard yang disediakan. Saya menggunakan digital learning object iaitu Jamboard. Jadi untuk ini saya menggunakan 3R. Yang R yang pertama Rigo iaitu para pelajar dapat memuat naik gambar berkaitan dengan isu pencemaran laut ataupun pencemaran air sebagai bahan perbincangan melalui Jamboard. Dan R2 yang kedua iaitu relevance iaitu alat digital Jamboard digunakan untuk para pelajar berkongsi pandangan mereka dalam perbincangan. Yang ketiga, R yang ketiga ialah relationship iaitu komunikasi antara pensyarah dan pelajar dapat diadakan melalui penggunaan Jamboard bagi perbincangan isu pencemaran laut. Sebab kita sedia tahu bahawa penggunaan Jamboard bukan satu papan yang biasa sebab Jamboard merupakan papan putih bersifat interaktif. Oleh itu, pensyarah dan pelajar dapat berkomunikasi menerusi penggunaan Jamboard. Seterusnya, untuk komponen meneroka maklumat, saya juga menggunakan model 6C. Yang saya tanda tik ini merupakan adanya elemen-elemen tersebut dalam meneroka maklumat. Berdasarkan soalan yang diberikan, memang ada elemen pemikiran kritis, iaitu
para murid pelajar dapat membina ilmu yang bermakna berdasarkan perbincangan kepada isu pencemaran hidupan laut. Ada kreativiti mereka bagaimana mereka akan mungkin akan memberi pendapat mereka apakah kesannya dan bagaimana untuk menangani isu ini. Dan ada komunikasi sebab melalui penggunaan Jamboard, pelajar masih dapat berkomunikasi dan adanya elemen sahsia juga, iaitu melalui cara belajar, mereka dapat memanfaatkan kemudahan digital dengan semaksimum yang mungkin, iaitu melalui Google Jamboard. Ada kewarganegaraan juga. Okay, kalau kita lihat, iaitu melihat satu isu yang begitu penting untuk masyarakat dunia secara global, iaitu tentang isu alam sekitar. Okay, kalau kita lihat laporan yang dikeluarkan oleh NGO ataupun saintis menampakkan isu pemanasan semakin suhu ataupun iklim semakin menaik akibat manusia tidak menjaga alam sekitar dengan baik, dan juga kolaboratif kerjasama antara pelajar boleh nampak melalui meneroka maklumat. Seterusnya, bagi maklum balas pula, komponen maklum balas, saya menggunakan model reka bentuk pembelajaran ataupun learning design, iaitu LD. Untuk yang ini, saya memilih LD ketiga, iaitu pemanfaatan kemudahan digital. Iaitu alat digital Google Docs digunakan agar para pelajar dapat berkongsi pendapat mereka secara kritis dan bagi membolehkan maklum balas pembelajaran kepada soalan, iaitu langkah-langkah untuk mengawal kegiatan manusia yang boleh merosakkan alam sekitar tepat pada masanya, iaitu just in time, seperti yang saya paparkan. Seterusnya, bagi komponen kajian kes, saya juga masih menggunakan model yang sama, iaitu learning design. Tetapi untuk kajian kes, saya telah memilih LD3 pemanfaatan kemudahan digital dan LD4 iaitu amalan pedagogi. Okey, kalau kita lihat pada pendapat anda, mengapakah pendidikan alam sekitar perlu didedah dan diajarkan kepada murid sekolah rendah? Kongsikan pendapat anda melalui pautan Google Docs yang disediakan di bawah. Ini pautannya. Okey, rasional saya memilih LD3 dan LD4 iaitu alat digital Google Docs digunakan agar para pelajar dapat berkongsi pendapat mereka secara kritis bagi membolehkan maklum balas pembelajaran kepada soalan tepat pada masanya. Dan soalan tugasannya itu, mengapakah pendidikan alam sekitar perlu didedah dan diajarkan kepada murid sekolah rendah, merupakan soalan yang berfokus pada pembelajaran dalam yang melibatkan kemahiran berfikir. Manakala bagi komponen refleksi pula, saya menggunakan model 6C. Kesemua 6C ada dalam bahagian komponen refleksi. Kalau lihat, berikan pendapat anda bagaimanakah kita dapat mengatasi isu alam sekitar ini. Kesemuanya ada dan saya menggunakan DLO iaitu Google Jamboard. Bagi komponen yang terakhir iaitu komponen penilaian. Saya telah menggunakan model 6C juga. Ini merupakan tugasan individu. Anda dikehendaki melukis sebuah poster yang bertemakan penjagaan alam sekitar. Anda disarankan menggunakan Canva. Jadi saya menggunakan satu alat digital di sini iaitu menerusi Canva untuk mereka bentuk poster. Poster yang sudah siap, pelajar akan buat naik ke Google melalui Google Jamboard. Jadi melalui penilaian ini, 6C dilibatkan
kesemuanya, terutamanya kreativiti para pelajar untuk mereka bentuk poster mereka. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Melvina. Nampaknya Dr. Melvina telah menepati masa. Cun, loceng pertama dibunyikan. Jadi Dr. Melvina telah pun mengatakan sekian. Terima kasih. Okey, baiklah. Sekarang kita tunggu maklum balas daripada panel penilai. Ya, Encik Ravi, dipersilakan. Doktor dekat chat, doktor. Ya, dekat chat. Mana chat? Teruskan pembentangan kedua. Okey. Baiklah. Terima kasih diucapkan. Okey, jadi kepada Dr. Melvina sekarang saya mempersilakan pembentang kedua kita iaitu Encik Nordin ya. Sudah boleh bersedia? Sudah bersedia? Encik Nordin? Ya, dapat dengar tak? Dapat. Okey, dipersilakan Encik Nordin. Thank Kita you very teruskan. much. Okey. Sebelum tu testing dulu ya. Nampak tak? Ya, nampak. Saya nampak ni? tangan tu. Ya. Nampak? Ya. Nampak? Slide belum nampak? Slide tak nampak? Belum. Sekejap Yang ni nampak tak? Tak nampak juga. Bulatan N. Tak nampak Cik Nordin. Ya, slide tu belum nampak. Kenapa ya? Tadi tak ada masalah dah. Mun macam ya, kami download lah. Sekejap. Nampak? Tak nampak? Masih tak nampak Encik Nordin. Aduh. Sekejap. Entire screen. Yang ni nampak? Masih tak nampak juga. Aduh. Okey, teruskan dulu Melvina. Okey, kalau begitu saya menjemput Puan Florina Sige untuk membentangkan DLO bagi kursus beliau. Dengan hormatnya, dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Ratna. Salam sejahtera untuk semua yang berada di dalam room yang kedua ini, terutama presenting. Ada. Hello? Dapat dengar tak? Dapat. Silakan. Okey. Baik. Salam sejahtera semua. Terima kasih pengerusi majlis Dr. Ratna dan yang kita hormati Dr. Ravi yang menjadi panel untuk room kedua ni dan semua yang berada di sini lah. So saya akan share saya punya slide sekarang. Dapat nampak ke slide saya ni? Nampak? Ya, boleh nampak. Okey, silakan. Baiklah. Okey. Ini merupakan KPPB DLO untuk MPU 3062. Okey, MPU 3062 di mana saya merupakan pensyarah dan sekaligus sebagai penyelaras kursus ini. Jadi ini merupakan words bagi KPPB Digital Learning Object saya. Jadi mereka yang mengambil kursus ini adalah PSMP Intake Jun 2019 ya. Jadi tajuk kursus saya adalah
Kokurikulum unit beruniform. Kod kursusnya adalah MPU 3062 dan merupakan PSMP SEM 4 pada semester lepas ya. Mereka merupakan yang pelajar tahun 2. Jadi saya balik kepada yang ini. Baiklah, saya terus kepada HPK sebab saya takut masa tak mengizinkan ya. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan ni. HPK kursus MPU 3062 ni adalah yang pertama menjelaskan perlembagaan sejarah, struktur dan organisasi serta pengurusan dan pentadbiran unit uniform yang diperolehi dari pelbagai sumber. Yang kedua, menyediakan perancangan orientasi beruniform, unit beruniform sekolah. Nanti kita akan tengok apa perancangan dia. Kemudian mengaplikasikan kemahiran kepimpinan dalam pengurusan serta persiapan perkhemahan unit uniform. Kemudian mempamerkan kemahiran asas dalam aktiviti semasa perkhemahan unit uniform secara individu dan berkumpulan. Baiklah, secara keseluruhan HPK ini kita telah ubah suai kepada alternatif kedua di mana kita melakukan, contohnya saya ambil contoh perkhemahan yang tajuk perkhemahan unit uniform tu kita ubah suai menggunakan amali perkhemahan secara online. So itu yang kita nak lihat di sini ya. Baik, kita pergi kepada big idea. Big idea-nya sumber menjadi rangsangan mewujudkan situasi pembelajaran bermakna. Baik, apa sumber yang di dalam ICT ataupun information technology yang kita ada sekarang ataupun ICT ni, apa sumber yang pelajar ataupun yang pensyarah gunakan dalam PDPP secara dalam talian diharapkan dapat mewujudkan situasi pembelajaran bermakna. So, dia mengikut apa yang disarankan di sini. Baiklah, essential question ya di sini untuk mewujudkan suasana, sebab saya dalam DLO ni hanya untuk mewujudkan satu suasana membangunkan tugasan tersebut, tugasan yang mereka akan hasilkan ya. Jadi essential question dia, mengapa catatan tentang unit uniform di dalam buku log. Okey, terima kasih. Mengapa catatan tentang unit uniform di dalam buku log itu penting? Yang kedua, kenapa aktiviti yang dirancang di dalam rancangan pengajaran harian ataupun RTS haruslah menarik dan sesuai mengikut huraian sukatan. Baik, dia tak boleh lari dari huraian sukatan. Kemudian sejauh mana kemahiran kepimpinan di dalam diri pelajar dapat dilihat melalui aktiviti pengurusan dan persiapan perkhemahan, melalui dokumentasi proses sebelum, semasa dan selepas perkhemahan. Yang keempat, sejauh mana video amali yang biasa dilakukan untuk kawat kaki, asas pertolongan cemas serta simpulan dan ikatan dapat membuktikan bahawa pelajar itu dapat menguasai ilmu kemahiran yang disampaikan oleh pensyarah melalui video interaktif secara talian oleh pensyarah tersebut. Ya, sejauh mana mereka dapat menghasilkan video mereka sendiri melakukan amali. Kemudian yang terakhir, sejauh mana kerjasama dalam kumpulan dapat dilihat untuk menghasilkan folio masakan rimba dengan kraf perkhemahan. So daripada folio tu kita nak tengok sejauh mana kerjasama diorang merancang, melakukan kraf perkhemahan yang disarankan dalam tugasan, kemudian masakan rimba ataupun mereka merancang menu dalam masakan rimba. Okey, seterusnya merungkai standard. Ya, saya terus kepada kemahiran pengetahuan. Okey, pengetahuan di mana catatan buku log penting untuk menguasai perkara asas dalam unit uniform. Okey, semua apa-apa tu buku catatan ataupun buku log tu merupakan catatan ataupun diary kepada mereka. Kemudian penggunaan video interaktif tentang kemahiran amali, merangsang pelajar ataupun murid belajar dalam situasi yang berkesan. So video interaktif yang disediakan oleh pensyarah-pensyarah yang mengajar UB ini diharap dapat merangsang
situasi sebenar ataupun dalam supaya mereka dapat melihat keadaan macam mana sebenarnya perkemahan tersebut. Okey, seterusnya saya ke slide seterusnya. Baik, merungkai standard kemahiran. Okey, kemahiran. Mengumpul maklumat, mereka mengumpul maklumat secara dokumen ataupun secara video. Ya, maklumat-maklumat tersebut menambah video interaktif yang pensyarah bagi. Kemudian membuat penulisan folio. Mereka mengakses banyak akses tentang folio, tentang RPH dan sebagainya. Kemudian last kali mereka akan menghasilkan video amali mereka sendiri menggunakan kemahiran yang diperolehi secara online tersebut. Okey. Seterusnya penjajaran konstruk dan media. Okey, kita lihat di sini. Baik, ini merupakan pencetusan idea. Pelajar menonton satu tayangan video. Okey, tayangan video yang saya letak di dalam saya punya site. Okey, tentang video pengajaran guru dan mengenal pasti sumber pembelajaran sejam UB, sejarah dalam unit Buniform. So saya tunjukkan sikit tentang saya punya ini merupakan kita punya site ya, Google site tentang UB. Yang ini saya letak showcase lah. Tetapi yang ini pelajar boleh rujuk apa-apa, contohnya RMK, kerja khusus dan sebagainya. Selain daripada saya punya GC. Okey, saya punya Google Classroom pun memang penuh disediakan dengan ruang-ruang penghantaran dengan mingguan, rancangan mingguannya sekali ya. Sekali dengan semua kerja khusus. Tetapi bagi saya, kita punya Google site tu kita boleh publishkan kepada umum. Cuma yang Google Class ni, yang Google Class sahaja hanya mereka dengan saya dan mereka dengan pensyarah mereka sahaja yang dapat akses. Itu bezanya Google site dengan Google Classroom. Ya, so saya teruskan dengan saya punya slide. Baik, seterusnya saya pergi ke meneroka maklumat. Pelajar dikendaki mencari maklumat video tentang kemahiran amali dan tugasan yang diberi di samping menyaut cabaran PAK 21 menjurus kepada anjakan 7 lah. 7 anjakan 12 dan memperkasakan serta mengintegrasikan kemahiran SCT di samping mengadaptasi kemahiri secara dalam talian melalui video interaktif. Okey, tak banyak lagi slide, izinkan saya. Okey, yang ini merupakan merumus dan memberi maklum balas bagaimana pelajar merumus dalam bentuk buku log tadi, dalam bentuk penulisan mereka dan dalam bentuk video amali. Itu adalah rumusan akhir yang mereka akan hantar kepada pensyarah mereka untuk dinilai ya. Okey, seterusnya di sini secara detailnya rumusan untuk penulisan yang ini untuk video. Okey, untuk penulisannya mereka menghasilkan 3 folio individu, 2 folio untuk kumpulan. Yang ini merupakan dia punya link untuk Google Classroom yang macam mana folio, bentuk folio tu dan lebih kurang folio tu lebih kurang macam ni. Okey, ini tugasan sekejap ya. Okey, ini merupakan tugasan kumpulan ya, tugasan kumpulan mereka. Okey, salah satu daripada contoh. Kemudian baik, saya pergi ke video. Ini merupakan link kepada video. Baik, target utama kita, link mereka tu bila mereka dapatkan video, mereka uploadkan kepada YouTube. Jadi URL dia bagi kepada pensyarah. Baik, diharapkan kedua-dua sumber yang menjadi rumusan kepada tugasan ini sama ada dalam bentuk folio, sama ada dalam bentuk video, diharapkan kedua-dua produk ataupun hasil projek mereka ini dapat menjadi satu sumber kepada pengajaran mereka. Ya,
kepada pengajaran mereka di hari kemudian, ya, bila mereka jadi cikgu kepada orang lain ke. Jadi kalau mereka berjaya menghasilkan video amali yang dapat memberi pemahaman kepada orang, oh ini kemahiran kawat kaki, ini kemahiran ikatan dan simpul. Maknanya video yang mereka sampai itu menunjukkan kejayaan mereka sendiri, ya, kejayaan mereka sendiri. Jadi di sini saya tak sempat nak tunjukkan video tu. Kalau ada rumusan nanti mungkin saya akan buka semula, ya. So itu tentang refleksi kebiasaan yang mereka akan buat, upload dan hantar secara dalam bentuk komen ringkas di dalam Google Classroom. Okey, ini penilaian mereka biasanya akan menggunakan Google Form. Okey, dan pautannya di sini yang saya tunjukkan tadi, maka saya cun masa untuk bentang. Sekian, terima kasih. Okey, terima Ya, kasih Dr. Ratna, diucapkan saya kepada telah selesaikan. Ya, terima kasih Puan Florina telah membentangkan dengan yakin dan baik. Okey, jadi memandangkan Dr. Ravi kita menghadapi masalah lain. Jadi dia memberi komen di dalam chat. Okey, baiklah. Jadi terima kasih juga kepada maklum balas daripada Dr. Ravi. Sekarang kita saya mempersilakan pembentang ketiga iaitu Encik Nordin. Adakah Encik Nordin boleh membentang? Boleh Cik Rahim dululah. Okey. Kalau begitu saya menjemput Encik Abdul Rahim untuk membentangkan DLO khusus Encik Abdul Rahim. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Ratna sebagai moderator ataupun pengerusi untuk bilik ini, dan juga kepada kita punya penilai iaitu Dr. Rabi, dan juga kepada semua para pensyarah pembentang. Okey, untuk ini saya nak membentangkan DLO untuk GSA 1072 iaitu statistik asas. Ada 6 komponen di sini. Komponen yang ini, okey, ada 6 komponen. Boleh lihat tak? Hello? Tak nampak slide. Nampak Encik Rahim. Tak nampak. Dr. Ratna? Ya, saya. Tak nampak slide? Tak. Okey dah ni dah. Nampak tak? Tidak. Okey, sekejap. Saya nak present dulu. Share. Okey, saya lupa tekan butang tu tadi. Okey. Boleh dah? Belum lagi. Cuba buat seperti tadi. Cuba entire Boleh screen, nampak dah? Entire screen Cik Rahim. Hello? Entire screen. Okey, saya stop sekejap lagi. Stop dulu. Ya. Okey. Pergi kepada entire screen. Okey. Boleh nampak dah? Ya, boleh. Okey. Okey. Alhamdulillah boleh. Okey. Jadi ada 6 komponen di sini yang kita nak berbincangkan dengan idea DLO ini ataupun Digital Learning Object ini, iaitu yang bagi kursus 1072 statistik pasti. Yang pertama sekali kalau kita lihat maklumat khusus. Okey, khusus ini untuk PPSMP
di semester 2, semua student yang di semester 2 kena ambil GSA ini, iaitu ada 4 CNO yang nak difokuskan di sini, aplikasi MK dalam pengendalian data dan ukuran berangka. Jadi kalau kita lihat topik 2 pengendalian data ini hasil pembelajaran. Selepas pembelajaran ini pelajar-pelajar boleh mewakili data diskrit. Dia bukan data selanjar, data diskrit sahaja dalam bentuk carta palang ataupun carta bar dengan berbantukan Microsoft Excel, dan data diskrit ini diwakilkan dalam bentuk carta file berbantukan Microsoft Excel, dan jelas sekali adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan carta file dan carta palang ini, carta bar untuk mewakili data diskrit. Okey, semua hasil pembelajaran ini telah merangkumi kesemua yang seperti SLM, Learning Mode, Learning Design, kita ada model kompetensi 6C, kita ada model-model DLO seperti Rigor. Okay. Kesemua dia telah dicanangkan di dalam ini dan dilibatkan dalam aktiviti yang akan diterangkan seterusnya. Okey, untuk yang kedua ini kita lihat penerokaan. Tapi yang berada di Semenanjung dan negeri lain, dia nanti terpaksa membuat rakaman video apabila sekolah macam ada suara lah. Dr. Ratna? Ya, saya. Macam ada suara lah. Itulah suara mungkin bilik lain tu. Saya tak boleh kawal ya? Apalah. Okey, tak apa. Okey, Ya, untuk kita teruskan pencetus saja, idea, Cik kami Rahim. sediakan borang Google Form ini di mana student akan menggunakan Google Form ini untuk memperolehi data-data bahan-bahan tempatan yang diminati ini. Buah-buahan tempatan yang diminati ini, iaitu mereka akan isi Google Form ini, mereka akan submit, dan Google Form itu berdasarkan data di bawah bina satu perwakilan visual yang bersesuaian, muat naik hasil kerja anda ke Padlet. Jadi mereka akan semua buah-buahan tempatan yang mereka isi dalam Google Form tadi. Okey, di sini penggunaan TMK lah, penggunaan TMK. Okey, di mana kita akan lihat perempuan dia minat apa, lelaki dia minat apa, dan juga tarikh dan masa yang dia isi Google Form tersebutlah. Okey, selepas itu kita lihat penerokaan. Okey, kalau penerokaan ini pelajar-pelajar akan menonton sendiri video berkaitan dengan bagaimana carta palang ni dibina, bagaimana carta pai ini dibina. Okey, mereka akan memperolehi maklumat di sini. Guru cuma memberi arahan saja. Okey, latihan kendiri. Selepas menonton 2 klip video tersebut, sila bina carta palang dan carta pai untuk mewakili data buah-buahan kegemaran kelas anda. Okay, muat naik hasil pembinaan carta palang dan carta pai pada Padlet ini. Ke Padlet. Tinggal 7 minit lagi. Ya. Okey. Okey, kita lihat ni ada kaitan okey. Okey, mereka akan muat di Padlet Okey, kalau kita lihat yang seterusnya, mereka akan membuat projek mini. Alamak. Okey, projek mini ini arahannya dalam kumpulan 3 atau 4 orang, anda dikehendaki merancang isi data diskrit yang hendak dikumpul, melaksanakan proses pengumpulan data, mewakili data yang dikumpul dengan carta palang dan carta pai, berbantukan Excel, muat naik hasil kerja kumpulan anda ke Padlet.
Okey, mereka akan gunakan platelet untuk merumuskan data, membuat carta palang dan sebagainya menggunakan Excel. Kemudian kita lihat merumus. Pelajar-pelajar tadi setelah mereka berbincang di platelet tadi, mereka akan membuat rumusan. Sila beri pandangan anda terhadap hasil kerja kumpulan lain, iaitu mereka akan menilai kumpulan-kumpulan lain dan mereka akan memberi pandangan mereka terhadap kumpulan tersebut, dan perkara perlu ditambah baik, kumpulan tersebut juga akan memberi komen di sini. Okey. Ini adalah dalam konteks 6C juga di sini. Dan itu mereka model yang terlibat adalah model 3R, 3E, okey, dan model 6C di sini. Jadi semua ada di blend di sini, di blend di sini. Okey, kita lihat refleksi. Mereka akan membuat refleksi di sini terhadap kelebihan dan kekurangan menggunakan carta palang dan carta pai di sini. Misalnya kekurangan carta pai ni dia tak boleh nak exactly mewakilkan perpuluhan. Jadi itu di antara fokus utama seorang facilitator, iaitu guru, untuk melihat bagaimana timbang fikir pelajar tersebut untuk melihat kekurangan dan kelebihan dua carta palang ini. Okey, nampaknya macam senang, tapi kalau kita lihat secara detail dia akan pergi ke arah itu. Okey, untuk carta palang ni dia tak boleh nak mewakilkan secara tepat sekiranya ada perpuluhan juga kalau carta palang. Okey. Untuk penilaian, okey, bagi pencetus idea, kaedah pentafsiran formatif, guru menilai hasil kerja dan carta palang yang dilukis secara manual berdasarkan pengetahuan yang sedia ada. Penerokaan, pentafsiran formatif, guru menilai penguasaan pelajar membina carta palang dan carta pai. Okey, berbantukan Excel. Projek mini ini, guru menilai kemampuan pelajar merancang dan melaksanakan proses pengumpulan data dalam projek mini. Okey, merumus ini pelajar menilai hasil kerja rakan dalam projek mini. Kemudian refleksi ini pelajar menyedari kelebihan dan kekurangan penggunaan carta pai dan carta palang. Okey, ini penilaian kendiri. Ini pentafsiran rakan sebaya. Yang ini penilaian formatif, pentafsiran formatif, pentafsiran formatif juga, dan semua model-model SLM, model LD, model 3E, model 6C, model 3R, semua digarapkan dalam ni. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Abdul Rahim. Pembentangan yang jelas, okey, dan kita mendapat manfaat daripada pembentangan tersebut. Okey, dan tanpa membuang masa, saya menjemput pembentang terakhir kita, iaitu Encik Nordin, untuk membentangkan DLO beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Ratna. Ya, sama. Sekejap nampak tak? Belum nampak lagi Encik Nordin slide tu. Ya. Teruskan usaha.
Hello, Dr. Rana. Ya, saya. Okay. Boleh Encik Nordin? Nampak tak skrin? Belum nampak lagi. Okey, nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, syukur. Okey. Alhamdulillah. Saya Baik. teruskan ya. Ya, sila. Okay. Assalamualaikum and a very good morning to everyone, especially to the panels and all the presenters. So today I would like to present to you my KPPB, on the sharing of digital learning objects, capacity pedagogy pembelajaran bermakna. And my focus course is children's literature. The course is TSLB 3223 for semester 2. Okay, and then this is the trust pembelajaran. All right, can you see? Okay, this is a trust pembelajaran. This is the course learning outcomes. Yeah. So actually there are 5 course learning outcomes, but I only focus on the third one. That is present a storytelling performance, incorporating appropriate craft of storytelling in pairs. Okay, so this is the main focus of the CLOs. Okay. And this is the hasil pembelajaran. Okay, so again, I will focus the presenting of a storytelling performance in pairs by incorporating suitable craft. Yeah. So the big idea is the unity, for semester 2, and the essential question is how does a pair work or group storytelling performance based on the story adapted from children's literature able to portray unity among living things. Okay. So this is the knowledge and skills. Yeah? For knowledge, present a creative storytelling performance by incorporating appropriate craft of storytelling in pairs. And the skills is they produce and create a creative storytelling performance based on one story adapted from children's literature texts of their own choice. Okay, and this is the application of the model, KPPB model in the course. So it covers all the learning models. Please let me share the construct alignment. Yeah, can you see the construct alignment? Dr. Rana, can you see the construct alignment? Can. Dapat. All right, so this is the construct alignment, and the media application of meaningful learning model. So I apply all the learning models. Here is the assumption and the connections. So learners studies and apply the craft of storytelling in which are relevant to their choice of story adapted from the children's literature. So these are the learning models that I use, learning how to learn, and learning environment for the learning design, the 6 E's, 3R and 3E, and of course the digital tools is the digital video animation YouTube videos, as you can see here. All right. So I like to show you here. So this is the pencetus idea, is what you mentioned. It's what people used to say is the pencetus idea. Where is we in English we use the stimulus. Yeah. So first of all, the students they have to watch this animated video. Animated video. They need to watch the video, and they have to discuss what is the story about and what values they can find from the videos given. All right. Then you go to the exploration of information. Okay, what are the different types of genre in children's literature? So the students have to discuss as well. They need to look into the different types of genre in children's literature, and they need to explain the important criteria in selecting literary texts for young learners, as you can see here. Masa tinggal 7 minit lagi. Right, thank you. Ideas generation in the information. Okay. Lagi no? Pasal apa? Alright. So bagus. Ada gangguan. Alright, now I'll move on to the project. Ulangnya sih. Alright. Ulang cantik manis. Cik Rahim, I can hear your voice. Okay, now I move on to the project. This is the project given to the student, that is they have to create a storytelling performance in the form of video presentation. Alright, so they need to choose one short story, adapted from the children's literature, which portrays the importance of unity among living things. So in pairs, they are required to present a storytelling performance by incorporating the appropriate craft of storytelling. And then they have to present it within 10 minutes. So this is the example of their students' presentation. All right. Okay.
And then this is the application of DDLO. What are the materials do they use? They use digital video animation. And of course, they refer to YouTube for their reference. Okay. And this is the experience for packing the standards, the learning outcomes. I present the storytelling, which is I extract from the RMK. And the skills focus on the creating or create video storytelling video performance. Yeah, and then the content, they have to present a creative storytelling performance, incorporating the craft of storytelling. And then the assessment is the end product, whereby they have to come up with the video presentation of the storytelling performance. Yeah. And here are the transfer knowledge, the benefits they get from the experience. All right. First, the students learn about the digital literacy. How do they use the digital literacy? All right. Cinematography. They learn how to do cinematography. The production skills as well. Storytelling skills, acting skills, which are very important because they want later on they will be in school, so they have to use these skills when they become teachers later on. And of course, voice projection is very important when you do storytelling. And of course, the use of paralinguistic skills, the body language, facial expressions, and definitely creativity comes in as well. All right. I think that's all for my presentation. Thank you very much. Okay, thank you Sir Nordin. Okay, pembentangan yang jelas dan merangkumi ciri-ciri DLO yang dikehendaki. Okey, nampaknya keempat-empat peserta kita telah pun membentangkan dengan jayanya. Okey, maka berakhirlah sesi pembentangan kita pada hari ini. Saya difahamkan Dr. Ravi dia tidak boleh memberi maklum balas secara verbal memandangkan ada masalah lain dan dia hanya memberi maklum balas di dalam ruangan chat. Okey. Oleh itu, adakah kita dibenarkan untuk tamat di sini, Urus Setia? Encik Lee? Saya mohon maklum balas. Okey, yang lain? Kalau bagi saya, kalau Encik Ravi dah bagi komen tu, rasanya boleh tinggalkan kot, tapi kita kena rujuk kepada admin juga, Encik Lee. Itulah saya tak berani ni kan, nanti tiba-tiba kita tinggalkan nanti betul? Itulah. Ya, betul, betul. Jadi saya nak tunggu admin dan urus setia utama lah. Okey, Encik Lee macam mana? Encik Lee, how you? Encik Lee, Dr. Lee, Encik Muhammad ada tak dalam ni? Apa pendapat Dr. Ravi selaku panel kita, boleh bagi pendapat dalam chat lah, Dr. Ravi. Ya, kita tunggu ya. Ya doktor, kita tunggu respon sama ada Cynthia kah ataupun Lee Hao Yu kah? Encik Lee Hao Yu. Yang lain tu jangan keluar dulu ya.
Ya, sebab kita bila kita log out kelak takut kita dipanggil semula, susah untuk log in. Ya. Nanti susah kita nak masuk semula ni. Jadi biar kita tunggu dululah. Saya chat dulu dengan Dr. Ravi. Kita tunggu. Kita tunggu Dr. Ravi ada bagi maklum balas, dia tengah menaip ya. Okey, harap para panel bersabar. Para panel pula, para pembentang bersabar. Okey, dah habis saya pula yang nervous. Ya, Encik Lee. Dr. Ravi dia tak boleh bersama kita kah? Dia kena type kah? Ya, dia kena type sebab dia ada masalah lain. Okey, okey. Sekarang ni dia tengah type lah, kita tunggu lagi apa dia punya maklum balas. Okey. Okey.
Encik Ravi telah pun memberi maklum balas. Semua telah membaca ya maklum balas yang diberikan. Okey, saya mewakili Encik Ravi lah. Okey, baik. Saya mewakili Encik Ravi, Dr. Ravi untuk membaca apa tu? Maklum balas ya daripada Dr. Ravi. Kejap ya. Okey. Saya mengucapkan tahniah kepada para pembentang DLO dalam showcase KPPB dan DLO Januari-Mei 2021 dengan jayanya. Penyampaian adalah sistematik dan teratur. Penerangan jelas, elemen KPPB dapat dikaitkan dengan penyediaan DLO. Okey, penggunaan digital tools dapat digunakan secara maksimal. Secara keseluruhannya penyampaian pembentangan DLO amat baik, tahniah dan terima kasih. Budayakan amalan ini dalam PDP kita terbaik. Itu adalah komen yang sangat memberangsangkan dan sangat-sangat positif daripada Dr. Ravi selaku panel penilai kita. Okey, tahniah kita ucapkan kepada keempat-empat pembentang kita. Jadi kita bagi tepukan. Okey. Bagi tepukan. Boleh buka suara mic. Baik, tahniah. Dengan ini maka berakhirlah showcase Maya DLO kita pada hari ini dan izinkan saya untuk menutup pembentangan showcase ini bagi pihak pensyarah. Adakah boleh Encik Lee? Boleh. Boleh jadi kita akan tutup juga ya Encik Ravi juga mengatakan bahawa puan moderator yang sangat ceria. Ya, terima kasih Dr. Ravi. Walaupun kita tak pernah bersua, okey, terima kasih. Baik, tahu. Okey, jadi saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Okey, kita menutup tirai pembentangan Maya kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Ratna. Ya, terima kasih Terima semua. kasih Dr.